الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجمله بالعقل وشرفه بالإيمان وفضله بالعلم على سائر الحيوان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنسان والجان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بالإحسان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para tetamu rumah Allah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya, membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda serta sifat-sifat mazmumah yang menghitamkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, yakni hati yang sejahtera dan perkara amal yang diterima. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk kewajiban memelihara akidah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 153 surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Bermaksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dan Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Islam ialah agama untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Syarat untuk selamat di dunia dan di akhirat adalah dengan mengabdikan diri, menyembah semata-mata kepada Allah yang Maha Esa, berpegang kepada akidah yang benar, serta menjalani tata cara kehidupan yang bertepatan dengan contoh teladan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah memutuskan bahawa umat Islam di negara ini hendaklah mengikut ajaran Islam, berpaksikan ahli sunnah wal jamaah daripada segi akidah, syariat dan akhlak. Ahli sunnah wal jamaah berarti mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Pegangan ahli sunnah wal jamaah bersumberkan Al-Quran dan sunnah, terbina daripada nas-nas dan dalil-dalil syarak yang sahih dengan rangkuman kebijaksanaan akal fikiran insani, dinaungi bimbingan ilahi. Untuk memastikan diri serta ahli keluarga kekal berpegang pada jalan yang benar, umat hendaklah berwaspada terhadap apa jua aliran pemikiran, ajaran, kepercayaan dan amalan yang memiliki unsur-unsur khurafat dan syirik. Sifat kurang beriltizam dengan pegangan akidah yang benar boleh merosakkan kemurnian agama, di samping membawa mudarat kepada diri dan keluarga, juga boleh menggugat keharmonian masyarakat, seterusnya memporak-porandakan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, umat wajib pada setiap masa memelihara akidah agar terpelihara kebenaran dan kesuciannya. Kunci untuk dianugerahkan surga ilahi serta dijauhkan daripada azab api neraka adalah dengan berpegang teguh kepada akidah yang benar. Umat wajib berwaspada agar niat, keyakinan, percakapan dan perbuatan
tidak bercanggah dengan akidah. Perlakuan yang bertentangan dengan syarak boleh mengakibatkan terbatalnya akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak sebarang perbuatan atau amalan yang tidak berdasarkan nas-nas yang sahih atau tidak bersandarkan sunnah. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Bermaksud, sesiapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini, yakni agama, yang bukan berasal darinya, maka ianya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memperingatkan umat agar segala amalan yang dilakukan hendaklah berasaskan ajaran Islam yang sahih. Sebaik diamanahkan menjadi Rasul, baginda menerapkan akidah yang sahih kepada para sahabat dengan menghapuskan amalan dan kepercayaan berbentuk khurafat yang dilakukan ketika jahiliyah, dan mereka diajarkan keyakinan untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang boleh menyebabkan amalan yang bertentangan dengan akidah berlaku. Pertama, tidak memiliki asas agama yang kukuh kerana tidak berpeluang melalui pendidikan, bimbingan dan asuhan yang betul ketika usia kanak-kanak dan remaja. Kedua, merujuk perkara berkaitan agama melalui sumber yang tidak memiliki kepakaran dan fahaman yang sahih. Akibatnya, terdapat anggota masyarakat yang tidak memiliki asas ilmu agama serta fahaman agama yang sahih, lantas mentafsirkan agama secara yang kurang bertepatan dengan syariat Islam. Teknologi yang membolehkan umat memperoleh maklumat dengan mudah melalui internet merupakan cabaran besar. Umat perlu bijak menapis mana-mana ajaran yang melanggar batas syarak dengan merujuk kepada ilmuwan dan ulama yang mempunyai kepakaran dan pengetahuan mendalam mengenai Islam, agar umat terhindar daripada dipengaruhi oleh perkara-perkara yang meragukan dan berkemungkinan menyesatkan. Perbuatan khurafat boleh membawa syirik, malah dibimbangkan sekiranya dilakukan secara berterusan boleh menyebabkan tergelincirnya akidah. Pengaruh kepercayaan mistik dan ajaib seperti mempercayai keajaiban haiwan tertentu, meyakini alam memiliki semangat yang perlu dilakukan pemujaan, mempercayai keramat hutan belantara, gunung atau bukit, keramat perkuburan, atau mempercayai tukang ramalan, menggunakan khidmat makhluk halus bertujuan menyihir seseorang, menendis air jampi kepada kenderaan dengan kepercayaan dapat terhindar daripada musibah kemalangan, kerosakan atau pencurian, merupakan amalan-amalan yang bertentangan dengan akidah. Umat diperingatkan ajaran-ajaran bersandarkan kedatangan Imam Mahdi dan kepercayaan akhir zaman digandingkan dengan upacara tertentu merupakan ajaran yang sesat lagi meragukan. Terbaharu, ajaran yang mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Tuhan, manakala Allah hanya sekadar kata nama, dan Muhammad itulah pemilik bagi kata nama Allah. Umat sepatutnya dan sewajibnya menolak dakwaan seperti ini kerana ketara bertentangan dengan ajaran Islam. Umat wajib berwaspada dan memastikan ahli keluarga tidak terpedaya dengan kesesatan ajaran seperti ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah memang memperingatkan, pertama, difahami, diyakini dan dihayati secara kukuh pegangan ahli sunnah wal jamaah. Satu-satunya akidah dan pegangan yang dijamin selamat daripada azab api neraka yang berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmizi, yang bermaksud umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan.
keduanya dimasukkan ke neraka kecuali satu kumpulan. Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Kedua, dijauhi dan ditinggalkan berbagai ajaran, aliran dan dakwaan yang menyalahi cara. Ketiga, dilaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat ajaran-ajaran yang meragukan. Keempat, diperkukuhkan ilmu agama dengan mempelajari dan menekuni wahyu Al-Quran dan As-Sunnah daripada agamawan yang berkelayakan, yang memiliki tauliah mengajar daripada pihak berkuasa. Kelima, dihayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 45 surah Al-Baqarah, menyeru manusia agar meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat sabar dan yakin, serta memperbanyakkan solat yang dikembarkan doa yang tulus ikhlas. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa